Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Yang berusaha lagi dihormati Saudara Izzat Sofi selaku moderator pada pagi ini. Seterusnya kepada seluruh kru yang terlibat di Makna Studio Setia Alam. Dan yang diraikan, yang dimuliakan sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya hidayah dan taufiknya, Allah telah memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Walaupun majlis ini mungkin biasa-biasa saja pada pandangan mata, tetapi hakikatnya sangat luar biasa pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kerana di dalam majlis ilmu ini, insya-Allah ya, apabila kita hadir, ini adalah satu bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala belum berpaling daripada kita. Walaupun kita penuh dengan kealpaan, dosa dan kelekaan, tetapi apabila kita berada di dalam majlis ilmu, itu satu bukti, satu petunjuk, satu petanda yang Allah belum berpaling daripada kita. Mafhum dalam sebuah hadis, bila Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan kebaikan kepada seseorang, akan didorong hatinya untuk memahami agama, insya-Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, hari ini 27 Rejab, ya. Selalu apabila sampai ke bulan Rejab, ya, kita akan berdoa supaya kita mendapat keberkatan dalam bulan Rejab dan keberkatan dalam bulan Sya'ban, dan minta disampaikan kepada bulan yang penuh barakah, iaitu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi ya wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itulah doa kita. Dan apabila kita berada di dalam bulan Rejab, selalunya kita akan bincangkan tentang Isra wa Mi'raj. Isra Mi'raj. Dan saya yakin ini bukan kali pertama tuan-tuan, saudara-saudari, sahabat-sahabat ya, mendengar soal Isra Mi'raj. Kerana saban tahun apabila tiba saja bulan Rejab, kita akan bincangkan Isra Mi'raj. Ya, kadang-kadang kita dah dapat tahu dah kronologinya, ayat-ayat yang akan dibacakan. Tetapi subhanallah, walaupun suatu perkara itu kita dengar berulang kali, ya, tetapi belum tentu apa yang kita dengar berulang kali itu masuk ke hati kita. Jadi berdoalah pada kali ini supaya ya, apa yang kita dengar berulang kali ini, repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah, pintu hati kita pada kali ini, meresap betul-betul iktibar, ibrah daripada peristiwa Isra Mi'raj ini ke dalam hati. Itu yang pertama, ya. Pengulangan. Tak apa, ulang-ulang kita dengar. Yang kedua, apabila kita ulang-ulang, ini yang dikatakan unsur peringatan, tazkirah, ya. Kerana ya, subhanallah, peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang mukmin. Peringatan tu bukan kerana kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, itu pengetahuan namanya. Tapi peringatan ni kita dah tahu tetapi kita terlupa. Sebab itu kita perlu cerita, ya, kita perlu mendengar lagi input-input ini supaya dengannya kita mendapat peringatan. Fazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Ya. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Baik. Pertama saya ingin mengupas sedikit, berkongsi sedikit ya, atas kapasiti seorang pendakwah. Pendakwah ni bukan ulama. Pendakwah ni dia tahu satu, dia sampai satu, ya. Dan sama-sama ingin memperbaiki diri sambil menyeru orang lain, ya. Maksudnya kita nak bumikan kembara ataupun perjalanan langit. Kita tahu Isra Mi'raj ialah ya, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki satu kenderaan yang lebih besar daripada keldai, kecil sedikit daripada kuda, yang ditemani oleh malaikat Jibril.
Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ialah melalui udara, melalui angkasa. Ya, artinya bukan perjalanan bumi. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, sampai ke langit ketujuh, iaitu tempat yang dikata Sidratul Muntaha, iaitu melalui tangga cahaya. Yang mana juga itu adalah perjalanan yang langit. Jadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan yang berbentuk merentas ataupun horizontal. Daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, itu perjalanan yang vertikal. Semuanya perjalanan langit. Jadi maksud dibumikan perjalanan langit itu ialah bagaimana nilai-nilai pengajaran, bagaimana nilai-nilai ibrah, teladan yang kita nak hayati, kita nak imani. Kemudian daripada itu kita nak amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nak aplikasikan, kita nak terjemahkan. Kalau kita seorang ibu, bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj ini membantu tugas kita sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ayah, seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin mendapat input-input daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini supaya kepimpinan mereka lebih efektif, lebih efisien untuk memberi khidmat kepada rakyat ataupun kepada pengikutnya. Jadi ini maksud yang dikatakan membumikan perjalanan langit ataupun membumikan kembara langit untuk kita hayati dan untuk kita amalkan. Kita perlu keluar daripada kepompong pemikiran. Orang kata lihat kadang-kadang orang-orang Melayu Islam lebih fokus kepada soal-soal magic dan mistik. Ya, soal Isra' Mi'raj pun kadang-kadang disurut di sudut buraknya sahaja, perjalanan langit itu saja. Jadi kita ulang-ulang perkara itu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, apa yang kita nak bina ialah mindset keimanan. Ya, supaya insya-Allah dengannya keimanan itu kita hayati dalam hati dan menimbulkan rasa, dan rasa itu melahirkan tindakan. Bukan semata-mata takjub, bukan semata-mata peristiwa itu disurut khawarikul adah, mencari adat dan sebagainya. Ya, saya teringat satu ketika dulu, ada satu berita dihebahkan macam mana angkasawan Neil Armstrong dulu, iaitu Apollo 11, bila dia pergi ke angkasa lepas nak pergi bulan, dia terdengar katanya suara azan di langit. Itulah menunjukkan kebesaran suara azan itu, dan kita pun heboh padahal berita itu tidak sahih. Ya, kita lebih tertarik, lebih fokus untuk melihat ataupun mendengar cerita-cerita azan di langit. Padahal yang sebenarnya azan di muka bumi ni 5 kali sehari kita dengar. Yang itu sebenarnya lebih berpijak di bumi canta. Bagaimana kita nak respon dalam azan yang 5 waktu itu. Begitu juga dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Katalah kalau dijanjikan dalam program ini nak dipaparkan replika burak, kenderaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW, burak itu daripada perkataan barkun ataupun dikatakan kilat. Jadi burak adalah kenderaan yang lajunya seperti kilat. Kalaulah itu saya katakan ada replika, orang berebut-rebut nak lihat, tertarik nak tengok dan sebagainya. Tetapi kata Profesor Dr. Hamka, yang paling aneh, yang paling signifikan dan relevan tentang Isra' Mi'raj ialah solat. Bagaimana seorang hamba yang hina, seorang hamba yang begitu dhaif dapat solat ataupun dikatakan silah, boleh berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dikatakan as-solah mi'rajul mu'minun. Solat itu adalah mi'raj orang mukmin. Yang itu yang paling besar, yang kita tengok hari-hari. Kita selalu terfikir tentang tongkat Nabi Musa, tentang kapal Nabi Nuh dan sebagainya, perkara-perkara yang bersifat hisi. Tetapi sebenarnya mukjizat terbesar ialah mukjizat yang bersifat pengajaran maknawi. Contoh tentang Al-Quran. Kalau dalam konteks ini ialah apa yang kita boleh belajar daripada Isra' Mi'raj, yang ada ulama' dikatakan mukjizat kedua selepas
ya, yang besar selepas ya mukjizat Al-Quran. Ya. Jadi kita kena lihat mukjizat hissi yang bersifat fizikal dan material, mukjizat maknawi yang bersifat pengetahuan, penghayatan dan juga yang boleh kita hayati dan kita amalkan. Sepatutnya yang maknawi ini yang lebih kita titik beratkan, insya-Allah. Baik. Jadi bila dikatakan ibrah itu ialah mengaitkan antara sesuatu dengan sesuatu. Jadi ibrah itu bagaimana kita melihat setiap fasa dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang dialami ya oleh Rasulullah, yang dilalui oleh Rasulullah, tetapi kita ambil di sudut prinsipnya, ya, di sudut nilai-nilai yang mana itu kita nak kaitkan dengan soal masa kini. Ya, Burak dah tak ada, tetapi pengajaran daripada itu ada. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menempuh perjalanan daripada langit ke langit, daripada satu langit ke satu langit. Yang itu dah tak ada. Ya, tetapi bagaimana kita boleh ambil pengajaran itu untuk kita amalkan pada masa kini. Jadi tegasnya bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj ini untuk meningkatkan amalan dan juga keimanan kita. Ini yang dikatakan membumikan perjalanan langit. Jadi hujung daripada iman itu, apabila kita bina keimanan daripada peristiwa ini, ialah taqwa. Dan juga apabila kita amal daripada keimanan itu, hujungnya ialah akhlak. Jadi iman melahirkan taqwa, ya, amalan melahirkan akhlak. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya yang membawa ramai orang masuk ke dalam syurga ialah takwanya dengan Allah, akhlaknya dengan manusia. Takwa adalah nilai manusia dengan Allah, manakala akhlak adalah nilai manusia sesama manusia. Baik, kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, saya nak datangkan perbandingan antara peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku pada tahun 52, pada tahun ke-12 kenabian. Artinya usia Rasulullah waktu itu 52 tahun. Dengan peristiwa hijrah setahun selepas itu, iaitu ketika usia Rasulullah 53 tahun ataupun pada 13 tahun kenabian. Ya. Dua peristiwa ini, kalau kita lihat, kalau kita analisa, subhanallah, ya, kita akan dapat pengajarannya. Isra' dan Mi'raj ialah kembara iman. Bila kembara iman, maksudnya tidak boleh dilogikkan, tidak boleh dirasionalkan dengan akal. Iman itu yu'minuna bil ghaib, perkara-perkara yang ghaibiat dan sam'iyat. Ya, untuk diiman. Bukan berdasarkan ilmu rasional kepala ataupun hikmah yang kita nak selit-selit, tidak. Dia iman dulu. Beriman, kita yakin dulu. Ya. Manakala peristiwa hijrah setahun selepasnya ialah kembara perjuangan untuk diteladani. Isra' Mi'raj ialah kembara iman untuk diimani, kembara untuk kita imani, yakini. Manakala peristiwa hijrah ialah kembara perjuangan untuk diteladani. Baik, cuba kita tengok sepintas lalu, ya. Hijrah adalah kembara bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah menuju Madinah yang jauhnya lebih kurang 400 km, ya, menaiki unta, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengambil masa 14 hari. Dan waktu itu ada ancaman orang-orang suku kaum Arab pada waktu itu menghantar wakil seorang pemuda setiap suku, dan pemuda itu dirancang pada malam itu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi peristiwa hijrah saya katakan tadi selepas 1 tahun peristiwa Isra' Mi'raj. Manakala peristiwa Isra' Mi'raj seperti mana yang saya katakan pada awal, ya, tadi, ya, jarak di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1000 km. Perjalanan sekarang mengambil masa sejam lebih kalau nak naik pesawat. Kalau dulu naik unta makan masa berbulan-bulan, ya, 1000 km. Kemudian daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dah sampai ke Masjidil Aqsa, Burak ditambat, kemudian naik terus ke langit yang ke-7, berjuta-juta tahun cahaya. Jaraknya sangat jauh.
Ya, kita belajar sains dulu ya. Bukan lagi kita kira dengan waktu biasa ni ya, tetapi berjuta-juta tahun cahaya. Anehnya, perjalanan yang dekat daripada kita lihat hijrah 400 km, tetapi perjalanan yang jauh, Isra' Mi'raj, Isra' satu yang dah jauh, Mi'raj lagi jauh, mengambil masa lebih kurang 1.5 hingga 6 jam saja. 6 jam. Sedangkan hijrah 14 hari. Ya? Jadi artinya Rasulullah SAW lepas Isya', ada setengah riwayat mengatakan lepas Isya', kemudian dah melalui Isra' Mi'raj, kemudian pulang balik ke Mekah sebelum fajar. Artinya lebih kurang 1.5 hingga 6 jam lah paling lama. Dan waktu itu Rasulullah tidak terancam. Rasulullah tidak terancam kerana ada riwayat mengatakan Rasulullah tidur di Masjidil Haram. Ada yang mengatakan Rasulullah tidur di rumah sepupunya Ummu Hani, dikejutkan oleh Malaikat Jibril. Kemudian dibedah di tepi telaga Zamzam, kemudian naik burak. Jadi Rasulullah tidak ada ancaman dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi dalam peristiwa hijrah ada ancaman. Rasulullah nak dibunuh pada malam itu. Ya. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW tidak ada perancangan apa-apa. Tidak diberitahu pun. Dikejutkan terus daripada tidur oleh Malaikat Jibril. Kemudian dibedah di tepi telaga Zamzam, dimasukkan ilmu, hikmah dan juga iman. Ya, tak tahu. Rasulullah tak diambil, tak diberitahu. Tetapi dalam peristiwa hijrah, setahun selepas itu, ya, Rasulullah SAW merancang perjalanan itu. Ya, untanya, kemudian Rasulullah melantik Abdullah bin Abu Bakar sebagai intelijen, kemudian Rasulullah melantik Abdullah bin Uraikid sebagai pemandu jalan, Amir Fuhairah yang untuk memadam bekas-bekas tapak kaki unta Rasulullah, kemudian Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, untuk membekalkan makanan, logistik dan sebagainya, berhenti di rumah Ummu Ma'bad untuk minum susu dan sebagainya. Semua perancangan. Sebab itu kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah, strategic thinking, berfikir strategi itu, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW merancang dengan rapi peristiwa hijrah. Tetapi dalam peristiwa Isra' Mi'raj tidak ada perancangan. Itu ya. Baik, kalau kita fikir secara logik, alangkah bagusnya kalau waktu Rasulullah diancam dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, Rasulullah ditemani oleh Malaikat Jibril. Kerana pada waktu Isra' Mi'raj, Rasulullah baru dapat lihat Jibril alaihissalam, Malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang sebenar, sangat hebat, sangat besar dan sebagainya. Kalaulah Malaikat Jibril yang menemani, saya rasa tak perlu berhenti di Gua Saur lagi. Subhanallah. Alangkah logiknya kalau burak itu digunakan dalam peristiwa hijrah. Rasulullah boleh daripada Mekah menuju Madinah, bila keluar saja dengan burak, kecepatan cahaya, siapa pun takkan dapat mengejar Rasulullah. Tak perlu ada peristiwa Surakah bin Malik dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat, subhanallah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah tidak diancam, tapi ditemani oleh Malaikat Jibril. Tetapi dalam peristiwa hijrah ni ada ancaman. Subhanallah, rupa-rupanya dua peristiwa ini ada pengajaran yang berbeza. Hijrah adalah kembara perjuangan untuk kita teladani. Bagaimana Rasulullah SAW merancang, bagaimana telitinya Rasulullah berada di Gua Saur 3 hari 3 malam, kemudian apa yang Rasulullah buat di situ, kemudian Rasulullah mengumpulkan maklumat daripada perisik-perisik, bagaimana Rasulullah menggunakan khidmat Abdullah bin Uraikid, misalnya kata, seorang yang bukan Islam tetapi punya kepakaran dalam perjalanan. Subhanallah. Jadi ini kita nak teladani. Nanti kita cerita sampai bab hijrah nanti. Tetapi dalam Isra' Mi'raj ini bukan untuk diteladani secara direct, tetapi untuk diyakini. Kerana peristiwa-peristiwa Isra' Mi'raj, saya katakan tadi, sam'iyat dan ghaibiyat. Ghaibiyat ini kita tak boleh logikkan. Sam'iyat kita boleh dengar daripada Rasulullah dan kita beriman. Sami'na wa ta'na. Tak ada persoalan, tak ada pertanyaan. Subhanallah, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada 3 kronologi,
3 peristiwa kronologi kalau disebut pertama amanu wahajaru wajahadu. Apa maksudnya? Amanu kita soal keimanan. Jadi Isra' Mi'raj yang berlaku lebih awal daripada hijrah adalah ujian saringan untuk melihat siapa yang benar-benar beriman. Orang yang ragu berdiri di atas pagar akhirnya terus ragu. Mereka yang ada keyakinan sedikit-sedikit akhirnya tak yakin terus. Tetapi mereka yang mempunyai keimanan yang mantap seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, imannya makin kuat. Makin kuat. Kita lihat. Jadi Isra' Mi'raj ialah saringan keimanan. Orang-orang yang benar yakin masuk ke fasa yang kedua, iaitu fasa yang kedua apa? Hijrah. Barulah peristiwa hijrah tu kita para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda seperti mana Abdurrahman bin Auf, meninggalkan segala yang mereka sayangi yang berbentuk fizikal dan material. Jadi dalam peristiwa hijrah, kenapa mereka sanggup berbuat demikian? Tinggal selai sepinggang meninggalkan Mekah menuju Madinah, orang-orang muhajirin, kerana mereka sudah diperkukuhkan imannya dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian selepas mereka hijrah, 2 tahun selepasnya barulah berlaku Perang Badar, yang mana 313 orang yang terpilih untuk berdepan dengan 1,000 orang-orang tentera-tentera musuh, yang mana waktu itu sampai ke kemuncak klimaks perjuangan, apa dia? Mengorbankan nyawa. Hijrah, mengorbankan harta, meninggalkan kampung halaman, soal fizikal dan material dikorbankan kerana Allah. Tetapi dalam peristiwa yang dikatakan Perang Badar, perang yang pertama ini, para sahabat korban nyawa. Jadi barulah kita tahu, bila diuji keimanan, baru ada pengorbanan dalam peristiwa hijrah, dan pengorbanan yang paling tinggi ialah pengorbanan nyawa. Jadi ini menunjukkan dalam kehidupan kita, subhanallah, kalau kita boleh berkorban, artinya datang daripada keimanan. Dan kalau kita boleh berkorban nyawa, itu adalah pengorbanan yang paling puncak. Subhanallah, ini yang kita belajar, yang mana waktu itu kita lihat keyakinan Sayyidina Abu Bakar makin mantap, hingga subhanallah Abu Jahal merasakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peluang yang besar, yang mana boleh menggoyahkan ataupun boleh melemahkan iman Sayyidina Abu Bakar kerana tak logik. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dapat berita daripada sumber yang kedua. Dia tak dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar, dan orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy kata, waktu itu akan habislah dakwah, kerana kalau seorang ini beralih arah, iaitu Sayyidina Abu Bakar menolak kerana cerita ini tidak logik, dakwah Rasulullah tidak akan berjaya. Tapi sebaliknya, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau yang mengatakan itu Muhammad, lebih daripada itu aku percaya. Kenapa? Kita lihat iman Sayyidina Abu Bakar makin mantap. Ini yang dikatakan kerana Sayyidina Abu Bakar sangat mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada remaja, Sayyidina Abu Bakar mengenali daripada dekat. Rasulullah ni sifatnya, kalau saya nak katakan, kepimpinan melalui teladan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, in order to deliver the message, be the message. Rasulullah nak menyampaikan Al-Quran, Rasulullah sendiri jadi Quran hidup. Sayyidina Abu Bakar tengok, tak pernah berbohong sekalipun. Integriti Rasulullah di tahap yang paling tinggi. Cakap serupa bikin, kalau kita tengok. Rasulullah SAW jadi dirinya di mana saja, ketika bersendirian, ketika ni. Jadi in order to deliver the message, be the message. Jadi akhirnya bila Sayyidina Abu Bakar melihat dan dapat berita daripada ini, berlakulah apa yang dikatakan, when they trust the messenger, they will trust the message.
Maksudnya, apabila Sayyidina Abu Bakar sudah benar-benar mengenali Rasulullah pembawa mesej ini, apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah, dia percaya. Jadi inilah krisis kepimpinan, krisis dalam keluarga, krisis dalam negara. Kalau kita lihat bermula daripada krisis keyakinan, orang tak percaya. Kenapa? Kita tidak bertindak seperti mana yang kita cakap. Itu Jadi ini kita belajar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj apabila dibandingkan dengan peristiwa hijrah, iaitu setahun selepasnya. Baik, kita mulakan dengan ayat yang menjadi dalil kepada Isra' Mi'raj. Itu surah Al-Isra' ayat 1 kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mafhumnya lebih kurang, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam, lailam, pada waktu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya bukan saja Masjidil Haram, bukan saja Masjidil Aqsa yang diberkati, tetapi bumi yang di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Baik, cuba kita tengok. Kalau kita tengok, ada beberapa signifikan dalam ayat ini. Tapi saya terus teranglah, saya mengatakan bahawa bukan saya nak mengajar tafsir, kerana saya tidak ada otoriti atau kelayakan untuk mengajar tafsir. Tetapi sekedar memindahkan apa yang kita dapat daripada guru-guru kita, daripada syekh-syekh kita, daripada asatizah kita, tadabbur secara ringkas saja. Kalau untuk mengetahuinya, insya-Allah nanti Ustaz Syahri Abdul Rahman dia akan menguraikan yang lebih orang kata secara tafsili, secara terperinci. Tapi saya ini uraikan secara orang kata secara ijmali saja, secara general saja. Baik. Ayat ini dimulakan dengan tasbih, subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kenapa bermula daripada tasbih? Bila kita katakan, bila bermula daripada tasbih, ini kita nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci. Nak nafikan sebarang sifat kekurangan dan kelemahan yang tak ada pada Allah. Allah tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Kita nafikan dengan mensucikan Allah. Artinya apa? Kalau kita lihat peristiwa Isra' Mi'raj ni macam tak logik, macam rasa tak boleh dirasionalkan dengan akal. Tapi Allah boleh buat. Kudrat dan iradatnya tidak ada batasan. Kerana Allah tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Allah Maha Suci. Ini kita lihat supaya nantinya kita terasa sungguh bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, Maha Perkasa, boleh melakukan di luar logik. Kalau kita fikir akal kita yang terbatas, mana mungkin kita dapat mengukur ilmu Allah yang maha luas. Jadi di situ ada unsur keyakinan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah. Ya, kita hina, Allah yang mulia. Ya, kita kurang, Allah yang maha sempurna. Ya, kita jahil, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha alim, yang maha mengetahui, yang berilmu dan sebagainya. Jadi awal-awal kita nafikan semua orang kata tak logik, kata kita Allah maha berkuasa. Subhanallah, maha suci Allah. Pertama daripada sifat kekurangan dan kelemahan. Itu. Jadi kalau kita dengar dalam kehidupan kita ada pihak-pihak yang mengatakan Allah begini-begini yang seorang nak memperlecehkan untuk menunjukkan kurang. Jawapan kita bagi bila mendengar macam tu, kita terus tasbih Subhanallah, Allah suci. Kalau ada orang yang mengatakan negatif tentang Allah. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan positif tentang Allah, Allah ni besar, Allah ni hebat, waktu itu kita jawab Masya Allah. Lawan kepada yang tadi, kita kata Masya Allah. Baik.
Subhanallah, satu tadi untuk mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan dan kelemahan yang Allah boleh buat apa saja di luar logik manusia. Yang kedua, kenapa tasbih dipilih? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menjaga iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak memelihara akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai tergelincir seperti mana umat Nasrani dan umat Yahudi. Apabila mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani diperlihatkan kebesaran Allah melalui nabi dan rasul, mereka sebaliknya bukan membesarkan Allah tetapi mereka membesarkan nabi dan rasul. Contoh, orang Yahudi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan mukjizat satu yang mematahkan hujah, iaitu Nabi Uzair yang boleh bangun balik, hidup balik setelah mati beratus tahun. Waktu itu tergelincirlah akidah orang-orang Yahudi waktu itu, mereka mempertuhankan Uzair. Sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesarannya bukan nak membesarkan Uzair tetapi untuk membesarkan Allah. Ini. Begitu juga apabila Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa, ini satu mukjizat. Sebab orang semua ada ayah tetapi Nabi Isa alaihissalam lahir oleh Maryam tanpa ayah. Ini satu mukjizat. Akhirnya apa yang berlaku kepada orang Nasrani, orang Kristian ialah mereka mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi agar kesilapan itu tidak berulang, kesalahan yang fatal itu tidak berulang kepada umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala awal-awal yang suci dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang nak dibuktikan kebesaran dalam peristiwa Isra Mi'raj ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini dipanggil hanya sebagai bi'abdihi, hambaku. Ini penting. Itu. Kemudian perkataan asra. Asra artinya diperjalankan. Diperjalankan maksudnya begini. Kalau saya tadi daripada rumah saya nak datang kepada studio Magna ni, Magna Studio ni, kalau saya berjalan sampai sekarang tak sampai lagi tau. Tetapi kenapa saya boleh sampai tepat pada waktunya? Kerana saya diperjalankan. Diperjalan tu maksudnya ada vehicle, ada kenderaan, ada alatnya. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jauh perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7, walaupun jauh, tetapi Rasulullah diperjalankan. Saya masih ingat waktu awal-awal masa zaman remaja dulu, kali pertama saya mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Waktu tu seorang guru yang saya dengar, dia bercerita begini. Kita boleh, maksudnya asra ni kita boleh fahami macam ni. Seekor semut, dia masuk dalam luggage, dalam bag, seseorang, yang seseorang itu nak pergi ke Amerika ataupun nak pergi ke New York lah, Amerika. Jadi orang tu kemas-kemas hand luggage dia ataupun luggage dia, bag dia. Semut ni masuk dalam bag itu. Kemudian bag itu dibawa pergi ke airport, kemudian naik kapal terbang, kemudian perjalanan sampailah ke Amerika, landing. Bila landing dibuka balik, semut itu keluar. Subhanallah, walaupun dia hanya semut tetapi dia boleh sampai ke Amerika. Dalam waktu yang singkat. Kalau dia nak bergerak dengan sendirinya tak mungkin. Tetapi oleh kerana dia diperjalankan daripada kereta ke airport, kemudian daripada airport naik kapal terbang, boleh. Jadi inilah maksudnya diperjalankan. Subhanallah. Jadi logik pemikiran kita bahawa boleh diterima kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki burak, yang saya kata burak itu daripada perkataan barkun artinya kilat, dan kelajuannya mengikut hadis iaitu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang sampai. Sejauh mata memandang lagi sampai. Logik. Boleh berlaku. Kemudian perkataan bi'abdihi. Perkataan bi'abdihi. Bi'abdihi ada dua maksud.
Pertama, bila kita bi'abdihi artinya roh dan jasad. Jadi kembara langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mimpi, bukan roh, tetapi roh dan jasad. Sebab itu digunakan bi'abdihi, bukan birruhi, bukan roh. Jadi tertolaklah kalau ada orang yang mengatakan bahawa ini mimpi. Rasulullah mimpi. Kalau mimpi, apa kebesarannya? Ya, kalau roh saja, apa soalnya ini? Sekarang sebab ada kecenderungan di kalangan umat Islam sendiri ingin melogikkan ya apa yang dikatakan dengan Al-Quran oleh sains. Ya, oleh sains. Ini teori relativity oleh Einstein. Masa itu relatif dan sebagainya. Jadi roh yang berhati-hati. Ya, sebab itu kita kena yakin ya, bila ayat ini maksudnya terimalah tafsiran ulama. Ya, tafsiran ulama kerana ulama tu warisatul anbiya. Mereka mewarisi ilmu para nabi dan para rasul. Ulama juga mewarisi ketakwaan dan keikhlasan para nabi dan rasul ketika menyampaikan, ketika menghuraikan ajaran-ajaran Islam. Itu satu, bi'abdihi. Itu. Yang kedua, bila kita kata bi'abdihi, hamba, artinya subhanallah, pangkat tertinggi seseorang, pangkat tertinggi seorang, makhluk di hadapan Khalik ialah pangkat hamba. Kita kalau di Malaysia ni yang tertinggi sekali Tun lah, pangkat Tun, Tan Sri itu tertinggi. Tetapi sebaliknya orang yang paling tinggi di sisi Allah, dan dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya. Kita memang hamba Allah, semua hamba Allah. Tapi apakah kita ada ciri-ciri ibadur rahman? Apakah kita ada ciri-ciri hamba? Kita hamba yang tidak ada rasa kehambaan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hamba yang ada rasa kehambaan. Apa dia rasa kehambaan? Rasa jahil dengan Allah, rasa miskin dengan Allah, rasa hina depan Allah, rasa berdosa dengan Allah, rasa takut dengan Allah, rasa cinta dengan Allah. Subhanallah, ini rasa-rasa kehinaan, kekurangan dan kelemahan dibandingkan dengan Allah. Kita hamba, tapi kita tidak ada rasa kehambaan. Sebab tu tutur kata kita, subhanallah, tindakan kita masih lagi ada ciri-ciri keangkuhan. Sebaliknya tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hamba yang punya rasa kehambaan. Jadi ini yang maksudnya Rasulullah ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pangkat tertinggi ialah bi'abdihi, iaitu hamba. Baik. Kemudian perkataan barakah. Barakah ini ziyadatul khair, limpahan kebaikan ataupun kebaikan yang berkembang. Subhanallah, barakah itu bukan hanya ada di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, tapi yang dikatakan barakna haulahu. Haulahu artinya di sekeliling. Ini yang dikatakan bumi Syam. Ada Palestin, ada Iraq, ada Syria, dan ada 3, Jordan. Ada 4. Kita tengok. Itu adalah bumi kebaikan yang melimpah. Kerana manusia-manusia yang hidup di atas bumi yang saya sebutkan tadi adalah para rasul, para nabi, dan juga para wali Allah yang hampir dengan Allah. Cerita-cerita mereka. Kalau kita dibandingkan dengan bumi kita, Tanah Melayu, dibandingkan orang yang pernah hidup di Tanah Melayu dengan orang yang pernah hidup di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, soleh ataupun hebatlah mereka yang ni. Itu satu. Kemudian yang dikatakan barakah lagi ialah nikmat-nikmat yang berkembang yang mengingatkan kita kepada Allah. Bila kita ada di sana, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bandingkan di sudut pemandangan saja, tentulah New Zealand, tentulah Switzerland lebih indah daripada Palestin, daripada Syria. Kita tengok ini padang pasir kontang. Tetapi tidak. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang dikata kering kontang ini, hati kita diruntun untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bumi inilah yang dipilih
untuk menjadi tempat kebangkitan Islam akhir zaman. Di sana akan zahir kepimpinan Imam Mahdi. Di sana akan zahir Nabi Isa alaihissalam yang akan membangunkan Islam kali kedua. Walaupun bumi itu sekarang bergolak dengan peperangan dan sebagainya, itu satu imtihan saja, satu ujian nak menyaring supaya orang baik menjadi lebih baik dan orang-orang yang kurang baik yang menjadi yang baik, dan orang-orang yang lain ya dapat kafarah daripada ujian-ujian yang berlaku. Allah kenakan di dunia, Allah nak lepaskan di hari akhirat. Itulah maksud ayat. Baik, kita pergi kepada ibrah yang pertama. Baik, apabila kita dengar saban tahun tentang Isra' Mi'raj, ini adalah cerita, ini adalah peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat merendah diri. Ya. Jadi kalau kita dengar peristiwa Isra' Mi'raj saban tahun tapi angkuh, sombong, rasa diri lebih baik dan sebagainya, kita tak dapat lagi menghayati ibrah yang pertama. Cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah ialah Habibullah, berbanding Nabi Ibrahim Khalilullah, berbanding Nabi Isa Ruhullah contoh ya, ataupun Nabi Musa Kalimullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda ditanya selalunya siapa kamu, sering Rasulullah SAW memberi jawapan, ana yatim. Aku ni anak yatim saja. Subhanallah. Rasulullah sangat tawaduk. Rasulullah kaya 2 kali. Kali pertama Rasulullah kaya ketika mula berniaga umur 17 sampai 39, 40 tahun. Rasulullah sangat kaya. Ya? Dan apabila dilantik menjadi Rasul, gabungan kekayaan Siti Khadijah dan gabungan kekayaan Rasulullah habis semua dikorbankan untuk Islam. Ya? Dan apabila Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah kaya kali kedua. Ya? Kaya kali kedua kerana ada ghanimah, ada orang hadiah, subhanallah. Tetapi dengar ya, ahli sejarah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kaya tetapi memilih cara hidup orang miskin, lifestyle orang miskin. Ya, walaupun kaya, kerana Rasulullah menjadi pemimpin. Kalau pemimpin, kita mesti ada simpati, memahami dan empati kesusahan rakyat yang majoritinya mungkin miskin. Subhanallah. Jadi syarat nak jadi pemimpin mesti simpati, memahami dan empati, merasai kesusahan rakyat. Sekarang nak cari pemimpin, ya, bukan saja yang kata yang kalau dapat merasa itu hebatlah. Nak memahami kesusahan rakyat pun sukar. Tetapi Rasulullah memilih itu, satu. Memilih cara hidup miskin walaupun Rasulullah kaya kali kedua di Madinah. Satu. Yang kedua, ya, ahli sejarah mengatakan walaupun Rasulullah kaya, input kekayaan berbandingkan output cara Rasulullah membelanjakan, output Rasulullah lebih tinggi daripada inputnya. Subhanallah. Ya. Sebab itu Rasulullah SAW diberitakan ada seorang suku kaum jumpa Rasulullah meminta sesuatu. Rasulullah kata itu kambing-kambing yang ada di seluruh lembah gunung itu, bukit itu, ambil di bawah lembah itu semua untuk kamu. Bayangkan kekayaan Rasulullah habis sekelip mata. Ya. Kambing yang begitu banyak dalam lembah itu seluruhnya kerana Rasulullah, ya, kalau orang ini ya dikata mu'allaf fa'allafa baina qulubikum, nak dilembutkan hatinya supaya kalau dia masuk Islam, kaum-kaumnya yang lain juga akan memasuk Islam. Bagi Rasulullah, selai rumput di syurga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iman seorang. Jadi itu yang dikatakan Rasulullah sangat tawaduk. Ya, kita lihat tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak layak pun dikatakan tilam, alas tidur. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab menangis melihat belikat Rasulullah berbekas-bekas oleh kerana kerasnya hamparan, ya, yang dilakukan untuk yang digunakan oleh Rasulullah untuk tidur. Rumah Rasulullah atapnya boleh dicapai dengan tangan. Dan kita diberitahu ketika Rasulullah bangun malam, ya, untuk solat, tersentuh kaki dan selimut isterinya, begitu sempit. Dan makanan Rasulullah pernah ditanya kepada Siti Aisyah, bagaimana makanan Rasulullah SAW? Rotinya daripada tepung yang sangat kasar, yang kamu tidak lalu untuk memakannya. Rasulullah kaya tetapi memilih cara hidup miskin. Kenapa? Kerana Rasulullah tawaduk. Rupa-rupanya bila kita tawaduk, ya, di situlah letaknya asbab untuk Allah meninggikan. Ya, sebab dalam hadis mengatakan,
Ya, kekayaan tidak akan berkurang kerana sedekah. Allah akan menambah kekuatan bagi orang yang pemaaf dan orang yang bersikap rendah hati kerana Allah. Allah akan tinggikan darjatnya. Oh, subhanallah. Rasulullah ditinggikan darjatnya. Pertama, jasad dan juga jasad Rasulullah SAW dan rohnya dinaik lebih tinggi. Ya, kalau kita tengok lebih tinggi daripada orang yang angkasawan Apollo 11 bulan ataupun yang pergi ke yang sekarang yang kamera pergi ke Marikh dan sebagainya. Saya teringat satu ketika dulu, ya, bagaimana Yuri Gagarin ni angkasawan Rusia dengan Sputnik, dia naik, ya, begitu angkuh dia kata. Saya sampai ke angkasa lepas, I didn't see God. Saya tak lihat pun Tuhan yang disembah. Dia kan ateis, orang Rusia. Padahal yang Yuri Gagarin tu naik itu belum pun habis langit yang pertama. Sebab langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, subhanallah jauh. Itulah manusia, angkuh. Ya, Rasulullah SAW dah lalui galaksi, dah lalui jutaan bintang dan sebagainya. Ya, kalau kita tengok Bimas, Milky Way dan semua. Dan setiap langit ni ada pintunya. Ya, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW ditinggikan jasadnya. Kerana apa? Sangat tawaduk. Dan Rasulullah ditinggikan yang kedua darjatnya. Ya, yang paling tinggi, ya, darjat makhluk, ya, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini, cerita Isra Mi'raj, saya tegaskan lagi, ialah cerita orang yang tawaduk. Jadi kalau kita dengar cerita tetapi masih angkuh sebagai suami, masih angkuh sebagai isteri, masih angkuh sebagai pemimpin, minta maaf. Ya, kita tidak belajar pun sebenarnya daripada peristiwa Isra Mi'raj. Itu yang kedua. Baik, yang kedua, berlakunya, ini selalu dihuraikan, berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ni Ammi Huzni. Ya, dalam tahun kedukecitaan. Ya, kerana pertama Rasulullah SAW, ya, sayap kiri dan sayap kanan Rasulullah patah waktu itu, seolah-olahnya begitu. Sayap kanannya ialah Siti Khadijah, ya, iaitu isterinya, serikandi cinta Rasulullah SAW yang memberi selama ini sokongan moral, psikologi, perasaan, ya, pemikiran kepada Rasulullah dan material. Ingat dalam peristiwa Rasulullah digegar nafsu oleh wahyu yang pertama, digegar oleh, ya, peristiwa dapat wahyu yang pertama, menggigil, ya. Siapa yang memberi kata pujukan kepada Rasulullah? Siti Khadijah. Caranya ialah menyebut reputasi kebaikan Rasulullah. Kamu menyambung silaturahim, kamu memberi makan anak yatim. Waktu tu diceritakan track record Rasulullah yang baik. Rumusannya ialah apa saja yang terjadi kepada orang baik pasti baik, itu satu. Kemudian bukan itu saja, Rasulullah SAW diberi satu solution. Mari kita bertemu dengan Warakah bin Naufal kerana dia ada ilmu dalam pengetahuan tentang perkara ini. Apa yang berlaku ke atas kamu? Subhanallah. Siti Khadijah ialah contoh, ya, seorang isteri yang bukan saja menenangkan di sudut psikologi, di sudut emosi, tetapi juga memberi input pemikiran dan solution kepada suami. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, kita lihat bagaimana keakraban Siti Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan cerita ini. Satu ketika di Madinah, ya, setelah bertahun-tahun Siti Khadijah meninggal dunia, wafat, ya, Rasulullah SAW berada di Madinah dalam satu ruang ataupun dalam satu bilik. Tiba-tiba kedengaran ketukan di pintu. Katakan macam ni. Ketukan di pintu. Dengan ketukan di pintu itu, ya, dalam Rasulullah ada di dalam bilik, di dalam ruang itu, berubah wajah Rasulullah. Nampak wajah Rasulullah berubah. Para sahabat bertanya, kenapa berlaku demikian? Kata Rasulullah, ketukan pintu itu mengingatkan aku kepada Siti Khadijah. Rupa-rupanya apabila pintu dibuka, itu ialah adik-beradik Siti Khadijah yang datang untuk ziarah Rasulullah. Rupa-rupanya, kita lihat, ya, cara adik-beradik ketuk pintu ni ada satu style. Dan itu masih lagi menjadi nostalgia, menjadi ingatan, kenangan yang manis pada Rasulullah. Walaupun sudah,
ya, ditinggalkan lama, tetapi cara ketukan pintu, bunyi ketukan pintu, cara dia masih ada di dalam hati Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah. Khadijah meninggal dunia. Kemudian kalau lihat Abu Talib, orang yang menjadi ayah kepada Rasulullah, seolah-olah ayah. Rasulullah dibela oleh Abu Talib sejak umur 8 tahun. Dilindungi. Ya, Abu Talib menjadi perisai, ya, yang mana orang-orang kafir Quraisy tidak berani untuk menyakiti fizikal Rasulullah kerana Abu Talib. Kalau nak dibandingkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jasa Abu Talib, ya, menjaga, memelihara Rasulullah, melindungi Rasulullah, dengan jasa kita lebih tinggi jasa Abu Talib. Tetapi kenapa Rasulullah menangis? Kenapa Rasulullah sedih? Kerana saat kematiannya bukan dalam iman dan Islam. Ini. Saya ceritakan satu. Kalau kita tak boleh nak gambarkan kesedihan Rasulullah SAW bila bapa saudaranya yang menjadi pelindungnya mati di dalam keadaan tidak mengucap syahadah, saya ingin memetik satu cerita yang diceritakan dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Ya, pada satu ketika Abu Quhafah ni bapa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah lama Sayyidina Abu Bakar mendoakan, berusaha untuk ayahnya masuk Islam. Dah lama, tetapi di saat-saat akhir barulah Abu Quhafah masuk Islam. Disaksikan oleh sahabat, disaksikan oleh Rasulullah. Hari ataupun detik Abu Quhafah masuk Islam. Ketika orang semua gembira kerana Abu Quhafah akhirnya masuk Islam, sebaliknya Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa dia menangis? Ini jawapannya, menggambarkan Sayyidina Abu Bakar ni sangat menghayati hati Rasulullah. Aku menangis kerana aku inginkan kegembiraan yang lebih pada diri Rasulullah. Sekiranya Abu Talib yang masuk Islam, ya, aku lebih gembira daripada ayahku sendiri masuk Islam. Artinya, subhanallah, ya, Sayyidina Abu Bakar tahu kesedihan Rasulullah. Ya, jadi ini yang kita lihat. Kemudian Rasulullah SAW tekanan demi tekanan, akhirnya Rasulullah cuba, ya, pergi pada ruang dakwah yang baru, ya, iaitu pergi ke Taif. Dan kita tahu Rasulullah bukan saja ditolak tetapi diusir daripada bumi Taif dengan lontaran batu-batu hingga luka kaki Rasulullah, ya, dengan kasut yang tu berdarah dalam kaki itu, ya. Dan waktu itu kalau kita lihat bagaimana, ya, yang disebut di dalam sejarah, Rasulullah SAW berdoa, ya, berdoa. Dan doa Rasulullah itu menggambarkan, ya, ciri ataupun bagaimana prinsip-prinsip para rasul apabila mereka tertekan, apabila mereka diuji dengan ujian yang hebat, mereka tidak melihat orang yang menguji, tetapi mereka lebih menumpu pada diri mereka yang diuji dan hubungan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku kepada Nabi Ayub, ini yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, dan ini yang berlaku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melihat ujian, tidak, tetapi melihat diri yang diuji dan bagaimana diri yang diuji itu, ya, bila hubungannya dengan Allah. Cuba kita dengar, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdoa di Taif supaya dengannya apabila kita diuji, ini caranya. Rasulullah menunjukkan, Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Tengok, Rasulullah tak kata penduduk Taif ni macam ni, tapi Rasulullah kata kekuranganku, kelemahanku. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan yang lemah, Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauh yang berwajah muram, ya, kepadaku, atau kepada musuh yang menguasai diriku. Jadi ini subhanallah, ya, keluhan Rasulullah di hadapan Allah. Macam mana Rasulullah SAW mengadu di hadapan Allah. Tidak melihat, ya, orang-orang yang mengujinya, tetapi melihat pada kekurangan dirinya. Jadi kita kalau diuji nanti, ya, dengan ujian-ujian yang berat, ini satu cara lah, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku banyak kelemahan, ya Allah.
bagaimana ya Allah, apakah diriku yang hamba ini, aku diriku yang hina ini. Begitu kita mengadu pada diri kita. Ini yang diajar. Ya, dan pada orang-orang pada orang Taif waktu itu Rasulullah optimis. Terus optimis. Ini seorang rasul bahawa mereka disebabkan Allahumma hdi biqaumina fa innahum la ya'lamun. Mereka ni menentang kerana mereka jahil, mereka tak tahu. Ya. Dan aku berharap, aku berdoa supaya daripada zuriat mereka nanti yang akan timbul, yang akan muncul orang-orang generasi yang beriman. Ini yang dikatakan the long breath war. Perjuangan nafas panjang. Kita mungkin ditolak, tetapi pada masa akan datang, perjuangan kita akan diterima. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat berdoa untuk penduduk Taif, ada setengah riwayat mengatakan setelah 12 tahun Rasulullah berdoa, barulah penduduk Taif akhirnya masuk Islam. 12 tahun. Rasulullah yang maksum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekasih Allah. Jadi ini pengajaran buat kita. Ya, Allah menggunakan dalam waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Ya, subhanallah. Ya, ini kita kadang-kadang doa pagi, tengah hari dah nak makbul. Doa pagi, petang kita nak makbul. Rasulullah SAW sabar dalam menunggu makbulnya doa. Ini satu yang kita boleh belajar. Okey, hikmah pertama. Hikmah yang pertama ialah kalau kita tengok Rasulullah SAW dididik oleh kematian, demi kematian. Ya, kalau kita tengok apa pengakuan Rasulullah, adabani rabbi fa ahsanu ta'dibi. Allah mendidikku dan Allah mendidikku dengan sebaik-baik didikan. Dan silbus ataupun cara Rasulullah SAW dididik oleh Allah dengan kematian seorang demi seorang. 2 bulan dalam kandungan, bapa meninggal. 5 tahun, ibu meninggal. Kemudian dipelihara oleh datuk meninggal. Ya, kemudian dipelihara oleh Abu Talib, bapa saudara yang sangat diharapkan meninggal. Kemudian isteri yang menjadi serikan dicintanya, yang selama ini menjadi pelindungnya. Ketika orang meminggir, Siti Khadijah yang paling hampir, Siti Khadijah meninggal dunia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang anak. 6 daripadanya meninggal dunia semasa Rasulullah hidup. Hanya seorang je, Siti Fatimah, yang meninggal dunia selepas Rasulullah SAW wafat. Artinya, cuba tengok dalam kehidupan kita. Ujian yang paling tinggi ialah ujian kematian. Kalau kita kematian isteri, kalau kita kematian anak, kematian siapa saja, Rasulullah SAW telah alaminya. Jadi ini yang kita belajar. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW dididik oleh Allah supaya hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Pernah satu ketika Rasulullah SAW berkata, sekiranya aku boleh mengambil kekasih, nescaya aku mengambil Sayyidina Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi kekasihku yang pertama dan utama ialah Rafiqil A'la. Rafiqil A'la ni apa maksudnya? Teman daerah tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Jadi dalam hidup kita, cuba bayangkan orang yang kita sayang, sama ada kita meninggalkan mereka ataupun satu ketika mereka pasti meninggalkan kita. Dan waktu itu kenangkan Allah sahaja yang kekal untuk kita menjadi cinta kita yang utama. Itu yang paling berat. Yang kedua, kalau kita lihat dalam peristiwa yang sedih, Rasulullah sedih sungguh dengan kematian Khadijah dan juga kematian Abu Talib serta misi yang begitu menyedihkan, dihalau, diusir daripada Taif. Sangat sedih. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak gembirakan Rasulullah? Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih iman untuk mengembirakan hati Rasulullah SAW. Dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa untuk melihat peristiwa-peristiwa ghaibiat dan samiat. Ini adalah prinsip-prinsip iman. Jadi apa yang kita boleh pelajari? Ubat kepada kesedihan yang dahsyat ialah iman yang kuat. Ubat bagi kesedihan yang dahsyat ialah iman yang kuat. Jadi Rasulullah SAW ketika sedih, dibawa kembara, melihat pandangan-pandangan yang begitu hebat. Kalau kita tengok galaksi, kita tengok bulan dan bintang semua begitu hebat.
pemandangan-pemandangan. Dan diperlihatkan syurga, diperlihatkan neraka, kemudian pergi ke tempat yang paling tinggi, menguatkan iman kepada Allah. Jadi dalam hidup, tidak salah minta hidup yang mudah. Tapi hidup tidak akan mudah. Ya, manusia dilahirkan dengan tangisan. Seorang bayi lahir, menangis. Dicelahi hidupnya dengan tangisan. Dan diakhiri hidup ini dengan tangisan. Dan manusia diciptakan dengan lemah, dengan daif. Tetapi kekuatan ada pada hati yang tabah. Tak salah minta hidup yang mudah. Tetapi hidup takkan mudah. Tapi lebih baik kita minta hati yang tabah. Dan hati yang tabah, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita belajar. Ya. Jadi apabila kita ada masalah, bila kita ada ujian yang hebat, waktu itu mari kita tempuh jalan-jalan untuk menguatkan iman. Kerana kalau kita lihat, jangan dipinta ya, ringankan ujian, tetapi minta beratkan iman untuk menghadapi ujian itu. Dan satu. Yang kedua, kalau kita tengok, Rasulullah SAW diajak dalam kembara langit ini bertemu dengan sahabat-sahabat di kalangan para nabi dan para rasul. Ya, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Yunus, jumpa subhanallah Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Ibrahim. Rasul-rasul ulul azmi ini menghadapi tribulasi, ujian-ujian mereka sendiri. Nabi Ibrahim pernah dilontarkan ke dalam api yang marak menyala. Ya, Nabi Nuh, kalau kita tengok Nabi Musa berdepan dengan Firaun. Begitu juga dengan nabi-nabi yang ulul azmi ini, yang Rasulullah SAW bertemu dengan mereka pada langit ya, dalam peristiwa Mi'raj. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan waktu kita diuji, hendaklah kita sama-sama mencari sahabat-sahabat yang seia sekata. Bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang diuji juga, dan sahabat-sahabat kawan-kawan yang seia sekata itu, dan juga mereka itu benar-benar berjiwa Islam, insya-Allah kita akan ada kekuatan untuk menghadapinya. Sekarang bila kita diuji, kita ingat kita seorang je yang diuji. Orang lain tidak diuji. Selalu dikatakan pelangi kelihatan atas kepala orang lain. Orang lain semua indah-indah belaka, kita yang teruji. Sebenarnya semua kita diuji. Dan apabila merasa semua diuji dan kita ada orang kata network ataupun jemaah ataupun orang-orang yang rapat yang menghayati Islam dan diuji untuk menegakkan Islam, waktu itu kita ada kekuatan. Saya buat contoh mudah sajalah. Ya, ada dulu ketika seorang sahabat dia kena diabetes. Bila kena diabetes ni down tau. Sebab bila dah masuk kelab diabetes ini menjadi ahli seumur hidup. Kena makan ubat, tak ada cara lain dah. Ya, mungkin ada lah alternatif, tapi kalau ikut biasa memang kena makan ubat. Rasa down. Ya. Dan waktu hari satu ketika kita bawa dia pergi ke hospital, waktu dia nak jalani pemeriksaan doktor, waktu duduk di farmasi untuk ambil ubat, dia bertemu dengan, minta maaf ya, geng-geng diabetes juga, orang-orang yang sama senasib. Jadi waktu tu terjadilah perbualan. Awak dah kena berapa lama? 5 tahun. Awak dah macam ni. Ni tengok kaki dah habis. Yang ini jari dah potong dan sebagainya. Waktu mereka berbual-bual tentang penyakit yang sama itu, yang mereka deritai, tersenyum. Kerana apa? Bila kita berbual dengan orang yang senasib, rupanya kita akan dapat mengurangkan penderitaan, penanggungan jiwa kita sebab orang lain juga mengalami masalah yang sama. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diuji, ditolak, diusir dan sebagainya. Dengar bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS yang diusir juga daripada istana Firaun, dia lari ke negeri Madian. Begitu juga kepada rasul-rasul yang lain. Jadi inilah caranya ya. Jadi hikmah yang kedua ialah penawar duka cita yang hebat ialah iman yang kuat. InsyaAllah saya nanti 11.10 ya, kita akan bagi laluan untuk pertanyaan ya. 11.10 nanti ya. Baik. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga ialah subhanallah ya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejutkan oleh malaikat Jibril, kemudian pergi ke telaga Zamzam, kemudian dibedah. Dibedah untuk kali kedua.
Kali pertama Rasulullah SAW dibedah ketika berumur 9 tahun ataupun 7 tahun. Waktu itu Rasulullah dipelihara di Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Dipelihara. Itu bedah kali pertama. Kemudian kali kedua dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Apa yang dibuat? Dicuci bersih hatinya, dimasukkan, kata para ulama, 3. Iman, keyakinan kepada Allah dan hari akhirat. Ilmu yang mendalam hingga datang takut kepada Allah. Hikmah, perkara-perkara yang tersirat, yang boleh dilihat dengan pandangan mata hati. Hikmah, kebijaksanaan yang tertinggi. Wisdom. Baik. Kemudian setelah bersih hati itu dijahit, kemudian Rasulullah SAW dibawa untuk menaiki burak. Burak saya katakan daripada perkataan kilat ataupun kenderaan yang lebih laju daripada cahaya. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada ini? Yang kita boleh belajar ialah pembedahan dada itu ialah tazkiyatun nafs, supaya hati bersih. Manakala burak, latu kenderaan yang lebih cepat daripada cahaya, itu lambang teknologi canggih. Rupa-rupanya untuk kita mengendalikan teknologi yang canggih, mesti hati bersih dulu. Mesti hati bersih. Teknologi tinggi mesti didokong ataupun dipandu oleh hati yang suci. Jadi lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini ialah kesepaduan antara hati yang bersih dan teknologi yang canggih. Jadi ini hikmah yang ketiga. Kita lihat sekarang ni terbalik. Kita dalam era industri 4.0, IoT, Internet of Things, sebagainya. Apabila digabungkan teknologi manusia dengan juga ICT yang kita lihat, subhanallah, orang kata inilah masanya teknologi yang canggih. Tetapi apabila teknologi canggih hati yang tak bersih, dengan teknologi itulah berlaku bermacam-macam ujian, bermacam-macam kerosakan. Kita ada teknologi yang canggih. Tengok dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, kita lihat laman pornografi begitu meningkat, dan antara yang tertinggi juga Malaysia. Keganasan rumah tangga, penceraian meningkat, begitu juga penipuan oleh scammer meningkat. Scammer ni dia menipu ni susah nak ditangani sebab dia canggih. Orang bijak tapi hati tak bersih. Ini yang kita lihat berlaku. Tetapi di sana juga ada pula hati bersih tapi teknologi tak canggih. Hati suci tetapi teknologi tak tinggi. Baik tapi jumud. Baik tapi beku. Kita tak boleh buat banyak kebaikan. Sedangkan kalau kita tengok teknologi ini adalah alat untuk kita membuat kebaikan dan memberi kebaikan dengan waktu yang lebih cepat dan lebih luas. Kita tengok. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam kehidupan kita sekarang ni, bila peristiwa Isra' Mi'raj je, artinya kita ingat tazkiyatun nafs ini ialah perkara yang primer, yang utama. Tak apa. Kalau hati dah diproses dengan akidah, dengan iman yang kuat, terhindar daripada sifat-sifat mazmumah, ada sifat-sifat mahmudah, ada sabar, ada redha, ada pemaaf, tak ada hasad dengki, tak ada pemarah, tak ada tamak. Duduklah di mana? Awak jadilah pemimpin. Kau jadilah pengurus. Kau jadilah pendidik. Jadilah apa saja. Kalau hati dah bersih, insya-Allah peranan, tugasan, pangkat, apa saja akan membawa kepada kebaikan. Tetapi sekarang minta maaf yang apa yang berlaku, kita dunia ini semakin dihancurkan oleh teknologi yang canggih, tetapi oleh angkara hati manusia yang tak bersih. Dengan teknologi berlakunya senjata-senjata pemusnah yang besar. Kita lihat bagaimana dengan teknologi yang canggih dalam ekonomi menindas negara-negara yang miskin. Terus berlaku. Subhanallah. Jadi ini yang kita lihat Sebab itu saya katakan hanya hati yang bersih
mampu menguasai teknologi canggih. Kalau tidak, kita dikuasai. Minta maaf ya, kalau kita ada teknologi canggih, hati tak bersih, hakikatnya kita bertukar menjadi haiwan berteknologi. Kita hanya lahirkan orang-orang seperti orang kata keyboard warrior, pahlawan papan kekunci. Yang kalau kita lihat dalam Instagram, dalam Facebook hebat-hebat, tetapi dalam alam biasa ni lemah pergaulan, komunikasi. Saya selalu ingatkan pelajar-pelajar universiti, jangan jadi mahasiswa pendrive. Pendrive, for flat. Ya, cuma mereka ni bijak memindah apa yang mereka baca dalam buku teks kepada kertas peperiksaan. Tetapi di dalam kehidupan, bagaimana berdepan dengan ujian, bagaimana nak berakhlak, bagaimana nak beradab, subhanallah, kita hanya ada mahasiswa pendrive semata-mata. Jadi, sebab itu, proses tazkiyatun nafs, buang yang buruk, baru isi yang baik ini adalah perkara yang paling utama dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, kita nak apa? Kita nak bersihkan hati. Ya, peristiwa ini. Kita tidak akan boleh menanam benih yang baik kalau tanah itu masih ditumbuhi oleh lalang. Kalau lalang banyak, kita tiba-tiba nak tanam, tak akan tumbuh. Cabut lalang tu, baru boleh kita tanam benih yang baik. Artinya apa? Bersihkan dulu hati. Kita kata, mula-mula relearn, mula-mula unlearn, lepas tu relearn, lepas tu learn. 3. Ya, unlearn maksudnya buang rawasib-rawasib jahiliah yang ada pada diri. Benih-benih sekularisme, dualisme yang ada dalam kepala ni kena keluar. Barulah Islam akan masuk. Kalau tidak, ya, kita akan dirosakkan, ya, dengan teknologi yang canggih ini. Hikmah yang keempat. Ada 5 minit sebelum pukul 11.10. Ya. Hikmah yang keempat. Perjalanan Rasulullah SAW daripada Makkah ke Masjidil Haram dengan kenderaan burak yang lajunya lebih daripada cahaya. Sepatutnya direct flight. Direct flight. Tak payah singgah-singgah. Sebab dekat je 1000 km. Terus je sampai. Tetapi tidak begitu. Dalam perjalanan ini Rasulullah singgah di 3 tempat. Ada kata sejarah mengatakan ada kata 4 tempat. Kita ambil yang masyhur lah 3 tempat. Rasulullah berhenti sejenak, R&R, rehat dan rawat di Madinah, Tuba, ya, iaitu tempat Rasulullah akan berhijrah. Rasulullah SAW berhenti di Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa AS menerima, ya, Ten Commandment ataupun kitab Taurat. Dan Rasulullah SAW singgah di Baitul Laham, iaitu tempat Nabi Isa AS berjuang, bergelanggang, dan dengan hawarinya untuk menegakkan kebenaran. Jadi persoalannya ialah, kenapa perlu singgah di tempat itu? Kenapa perlu singgah di tempat itu? Dan apa yang dibuat oleh Rasulullah di 3 tempat itu? Baik, sejarah menunjukkan bahawa Rasulullah singgah di tempat itu untuk solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Rupa-rupanya dalam perjalanan Rasulullah nak pergi ke Sidratul Muntaha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu rehat dan rawat hatinya dengan solat. Ya, hidup ini penat. Mari berehat dengan solat. Solat adalah satu kerehatan pada jiwa kita, pada hati kita. Ya, sebab itu kalau kita lihat, ya, dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, selagi hidup, selagi diuji. Dan apabila kita diuji, yang kena bukan tangan, yang kena bukan kaki, yang kena bukan badan, tetapi yang kena ialah hati. Ya, yang paling penat menghadapi hidup ini ialah hati kita. Tapi yang selalu kita tengok, tangan kita, kita urut, kaki kita urut, pergi spa untuk rehatkan mata dan sebagainya, semua di ini. Yang kita bagi kerehatan, minta maaf ya, hanya jasad lahir. Tetapi hati kita bila kita rehatkan? Hati kita direhatkan dengan solat. Sebab itu, ya, dengar ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Bilal untuk azan. Muazzin Rasulullah ialah Sayyidina Bilal. Rasulullah tidak akan kata direct, azanlah wahai Bilal. Sebaliknya Rasulullah akan menggunakan satu term atau password, iaitu arehna.
bis-shalah ya Bilal. Rehatkan kami dengan solat, wahai Bilal. Rupa-rupanya solat adalah satu kerehatan. Buat apa? Buat hati kita. Yang hati kita diuji ya dengan pelbagai kerenah, dengan pelbagai masalah, dengan pelbagai tribulasi dalam perjuangan, ujian ekonomi sekarang, ujian rumah tangga, ujian macam-macam ujian. Setiap orang diuji. Tetapi raihlah, ya, capailah kerehatan melalui solat. Subhanallah. Jadi rehat ini akan memberi kita, solat akan memberi kita satu kerehatan. Sebab waktu kita solat, subhanallah, kita serahkan ya segala-galanya kembali kepada Allah. Ya, segala-galanya kembali kepada Allah. Sebab kita tidak mungkin untuk menghadapi kehidupan ujian ini dengan sendiri. Tak mungkin. Khuliqal insana dha'ifah. Manusia ini dicipta dengan lemah. Ya, kita lihat. Tetapi kekuatan ada apabila kita berhubung dengan Allah. Sebab tu solat dikatakan silah. Silah itu ialah hubungan. Kita lemah, berhubung dengan Allah yang maha perkasa, kita akan ada kekuatan. Kita miskin, berhubung dengan Allah yang maha kaya, Al-Ghani, kita akan ada kekayaan. Selalunya manusia ini, subhanallah, kalau dia cuba menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan dirinya saja, dia akan hancur. Ya? Sebab itu kalau kita lihat, ya, pada tahun 2020 ini, pada tahun 2020 ini satu kajian menunjukkan bahawa ya kadar ya orang yang mengalami penyakit mental, ya, anxiety, kemurungan dan sebagainya sudah meningkat menjadi nombor 2 selepas bilangan pesakit jantung. Pada tahun 2030 UNESCO, satu badan di bawah bangsa-bangsa bersatu telah mendedahkan pada tahun 2030 ya, penyakit mental akan menjadi pembunuh utama dunia. Kenapa mental? Kenapa tekanan emosi? Kerana kita cuba menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan kita. Kita tidak berehat dengan solat. Sedangkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, untuk menghadapi, untuk menggalas misi yang besar, solat 2 rakaat di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Ini ya, hidup ini penat. Mari berehat dengan solat. Yang kedua, yang kita belajar daripada ini, walaupun Rasulullah boleh bergerak direct flight dengan burak, tetapi Rasulullah berhenti, apa yang dia berhenti di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Ya, walaupun kita nak buat kebaikan, kita jangan gopoh gapah, jangan tergesa-gesa. At-ta'anni minallah al-ajalatu minasyaitan. Ya, bertenang-tenang itu daripada Allah. Tergesa-gesa itu daripada syaitan. Artinya, kalau kita nak buat baik dalam konteks ini, nak Isra Mi'raj, Rasulullah tidak tergesa-gesa. Tenang-tenang, orang Jawa kata alon-alon. Ya? Slow-slow. Sebab, subhanallah, pada ketenangan itu, yang dikatakan tamak-ninah. Kalau solat ada tamak-ninah ni. Dalam hidup begitu juga. Ada tamak-ninah. Pause kejap. Ya? Ya? Masa ambil untuk, kalau dalam Stephen Covey, dia kata sharpen the saw. Ya, tajamkan gergajimu. Jadi akal kita, perasaan kita, hati kita boleh letih. Jadi macam mana kita renew balik? Kita meremajakan balik tenaga kita, meremajakan balik hati melalui solat. Dalam solat kita defrag balik fail kita, kita balik, kita mengadu pada Allah. Pada waktu itu ada kekuatan. Sebab tu ketika di Jepun, apabila pelajar-pelajar Jepun bertanya kepada pelajar-pelajar Malaysia, kita usrahkan, kenapa orang Islam ni banyak buang masa untuk solat? Kita jawab mudah. Masa kita solat, kita rehatkan hati kita, pemikiran kita dan jiwa kita. Kamu negara yang tinggi teknologi, alat-alat teknologi seperti mana pesawat terbang, bullet train kamu, semuanya ada masa perlu diselenggarakan. Ada maintenance. Kalau kereta 5,000 km kena tengok minyak hitam, kena tengok karburator dan sebagainya supaya kereta yang kita gunakan itu kita servis. Kamu servis alat-alat teknologi kamu bila kamu servis diri kamu sendiri, hati kamu, jiwa kamu dan sebagainya. Sebab itu walaupun kamu teknologi tinggi, tetapi kadar bunuh diri pun tinggi di kalangan orang Jepun, Rusia, kalau kita tengok Korea dan sebagainya. Ya, tetapi di negara-negara umat Islam walaupun dihimpit dengan kemiskinan, kita tidak akan bunuh diri insya-Allah.
Jadi saya seperti mana saya janjikan tadi, saya bagi laluan kembali kepada sahabat saya, Akhi Izzat, supaya mengendalikan sesi respon ataupun soal jawab, insya-Allah. Saya serahkan kepada beliau, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dia. Itu dia. Sangat berkesan dan juga satu cerita yang terjadinya Isra' Mi'raj berkaitan dengan solat dan itu adalah anugerah yang kita sebagai umat Islam sedang melaksanakan kewajipan untuk membawa benda yang baik kepada kehidupan kita dan juga di akhirat, insya-Allah. Seperti yang dijanjikan tadi, sekarang kita berada dalam segmen Q&A di mana saya akan membacakan beberapa soalan daripada Facebook maupun di aplikasi Zoom. Okey. Dan yang pertama saya nampak dekat sini ada satu soalan dan juga saya buka kepada aplikasi Zoom untuk sesiapa yang ingin bertanya on direct dengan Ustaz pun boleh. Okey, hanya buka mic, angkat tangan dulu dan buka mic dan selepas itu boleh bertanyakan soalan mengenai dengan apa yang diceritakan oleh Ustaz sebentar tadi. Okey, saya baca dulu soalan ada Ustaz daripada Aslam Arif katanya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz berikan nasihat dan peringatan khusus buat pemuda-pemudi akhir zaman ini? Allahuakbar. Okey Ustaz. Ya. Pemuda-pemuda akhir zaman, kita ada dua kelebihan yang subhanallah tidak diberi kepada orang tua. Macam saya lah, orang tua. Dua, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Tetapi dua kekuatan inilah, dua kelebihan, iaitu kesihatan dan masa lapang inilah, dua nikmat yang paling banyak melalaikan manusia. Jadi orang muda yang ada kesihatan, tak sakit lagi. Dan yang kedua ada masa yang lapang, mesti guna dua-dua masa ni untuk kebaikan. Jadi, dan ujian mereka pun daripada dua bidang inilah. Kesihatan digunakan kepada kejahatan, masa yang lapang digunakan untuk perkara-perkara dosa dan perkara-perkara yang sia-sia. Itu cabaran. Jadi macam mana pemuda ni bila kita nak kaitkan dengan konteks Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj adalah perjalanan daripada masjid ke masjid. Jadi rupa-rupanya pemuda ni, orang-orang muda, untuk kita dapat kekuatan seperti mana pemuda-pemuda gua Ashabul Kahfi kalau kita lihat, mestilah seperti mana pemuda-pemuda gua mereka masuk dalam gua untuk mempertahankan iman. Gua di akhir zaman ini ialah masjid. Jadi para pemuda hendaklah dekatkan hati dengan masjid. Masjid ini dia perkatakan sujud. Daripada perkataan sujud. Artinya apabila kita datang ke masjid, artinya kita datang ke tempat sujud. Bila kita datang ke tempat sujud, ini dia kata wasjud waqtarib. Mendekatlah dan juga sujudlah. Wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Artinya bila kita mencari sungguh-sungguh satu kaedah untuk kita dekat dengan Allah di masjid. Di masjid ada apa? Di masjid ada pertama pemandangan-pemandangan yang baik. Di masjid kita ada apa? Iaitu yang dikatakan pemandangan-pemandangan yang baik ni, suasana yang baik ini katakan bi'ah solehah. Bi'ah solehah, itu satu. Yang kedua, dekat masjid ni kita akan jadi teman-teman yang baik sama. Ini selalu kalau kita lihat di dalam kehidupan kita yang mencorakkan agama kita ialah teman-teman, geng. Sebab tu kita kena cari geng baik. Jangan cari wrong gang. Wrong gang ni geng yang salah. Sebab kalau kita baik pun tapi kalau kita punya circle tak baik, akhirnya kita tergoda juga. Jadi tadi suasana yang baik dalam masjid, kawan-kawan yang baik semua kajian. Kemudian kita kena cari mentor ataupun dia kata murabi. Ustaz-ustaz. Tak semestinya ustaz, mungkin cikgu biasa tetapi dia boleh memberi nasihat kepada kita. Ini penting, baik. Kemudian sibukkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan aktiviti yang baik.
Sebab tu selalu dikatakan, beribadatlah ataupun buatlah kebaikan sehingga kamu penat untuk melakukan maksiat. Maksiat ni ada dan cabarannya orang muda ni sekarang, maksiat berada di hujung jari saja. Betul? Dulu susah kita nak cari maksiat zaman dulu. Sekarang dah ada di hujung jari. Tetapi cara kita nak menghalang kita daripada melakukan maksiat, apa dia? Kita cuba melakukan ibadat, buat isi program-program. Selalunya kita, mula-mula kita buat program. Lepas tu program akan buat kita. Macam mana ya? Kita atur. Maksiat tu masih lagi menggairahkan kita. Masih lagi menggoda kita. Tetapi oleh kerana kita dah isi dengan program demi program yang baik, tak sempat untuk kita melakukan maksiat. Jadi inilah cabaran akhir zaman, memang paling sukar. Tetapi insya-Allah, ya, sebab itu dikatakan akhir zaman kita nak mempertahankan iman ni macam kita menggigit bara api. Oh, begitu panas, ya, begitu teruji. Jadi itulah pesan saya, ya. Dekatkan diri dengan masjid, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, semoga jawapan yang diberikan oleh Ustaz tadi dapat menjawab soalan daripada sahabat kita tadi daripada Aslam Arif. Okey, seterusnya saya bacakan soalan dekat Facebook pula. Saya nampak kat sini daripada Ain Syakira. Dia kata, Ustaz, bagaimana untuk balance antara merasakan diri hina sebagai hamba Allah tapi pada masa yang sama merasakan diri berharga sebagai hamba Allah? Kadang-kadang rasa bingung katanya. Okey, kita ni ada dua rasa yang secara betul, secara yang tepatnya kena ada dua-dua rasa ni, iaitu rasa kehambaan dengan rasa bertuhan. Rasa kehambaan ni rasa tadi ya, kekurangan, rasa hina, rasa jahil, rasa miskin, rasa berdosa, rasa takut. Ini semua rasa kehambaan. Rasa kehambaan ni menyebabkan kita down, jatuh, bersimpuh di hadapan Allah. Betul Dan apabila ada rasa kehambaan yang betul-betul rendah, dia timbul nanti satu rasa, itu rasa bertuhan. Rasa bertuhan ni ialah bila kita rasa lemah, timbul kita nak mencari kekuatan. Waktu tu kita berhubung dengan Allah. Itu yang dikatakan rasa bertuhan. Rasa Allah akan membantu kita. Rasa untuk tempat kita bergantung. Rasa tempat kita mengadu. Rasa tempat kita berharap. Betul? Bila kita miskin, baru kita berharap kepada yang kaya. Bila kita lemah, barulah kita berharap kepada yang kuat. Bila kita jahil, barulah timbul rasa untuk bergantung kepada yang maha alim. Jadi, hanya apabila kita down, barulah nanti kita bangkit semula dengan rasa bertuhan. Kita tak rasa hina diri, tetapi kita rasa kita berharga. Sebab apa? Kita ada Tuhan untuk tempat kita mengadu. Orang kata keep hope alive. Hidupkan harapanmu. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa kerana kita ada tempat mengadu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saya katakan, kadang-kadang memang dalam hidup ni kadang-kadang ujian menyenyak kita. Kita nak cari bahu tempat kita menangis, betul? Ini manusialah nak cari bahu tempat kita menangis, kita mengadu. Ini fitrah manusia. Tapi kadang-kadang bahu tempat kita menangis tak ada. Tapi tetap ada sejadah untuk kita sujud. Walaupun tidak ada bahu tempat kita letakkan kepala untuk menangis, tetapi kita sentiasa ada sejadah untuk kita mengadu kepada Allah. Saya ingin katakan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka, ketika pintu-pintu di dunia sudah tertutup, pintu ke langit lapang terluang. Jadi artinya kita ada kekuatan balik. Tadi rasa down, kemudian rasa balik, kita rasa berharga. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya Ustaz, saya baca soalan daripada Zoom dan saya juga ingin maklumkan kepada yang menggunakan aplikasi Zoom, boleh tanya direct, korang buka kamera dan angkat tangan, dan selepas itu open mic dan boleh tanya direct dengan Ustaz, insya-Allah. Okey, seterusnya Ustaz, soalan daripada Dr. Sakinah katanya, tidak dinafikan solat adalah waktu rehat bagi minda. Bagaimana mahu memperkasakan konsep ini Ustaz? Okey. Dia bila kita mengerjakan solat, kita cuba muhasabah dululah diri kita. Sama ada kita masih di tahap I have to pray ataupun I need to pray. I have to pray ini maksudnya I have to. Artinya solat ni wajib. Solat ini kalau tak buat berdosa. Jadi kita pun bangunlah untuk solat. Dan solat itu bila kita kerjakan, kita rasa dah lepas tanggungjawab. Barulah kita dapat ketenangan. Betul?
Jadi waktu itu kita katakan ketenangan bagi orang yang I have to pray dirasai apabila selepas mengerjakan solat. Tetapi kita nak tingkatkan sampai I need to pray. Maksudnya solat bukan dengan keterpaksaan tapi solat dengan satu kecintaan, keperluan. Artinya waktu itu kita solat, kita tidak merasakan ketenangan selepas mengerjakan solat, tetapi kita merasakan ketenangan semasa kita mengerjakan solat. Dia ada beza ya. Kalau kita rasa tenang lepas kita mengerjakan solat, artinya macam kita bawa beban lah. Bawa beban yang berat. Bila kita dah letak, baru kita rasa lega. Betul? Itu I have to pray. Solat masih lagi dianggap beban. Tapi bagus jugalah ya, kita solat maksudnya. Tetapi yang dikatakan I need to pray itu ialah solat tu dirasakan tempat merayu rindu, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sujud tu dia letakkan kepalanya, artinya dia mengadu kepada Allah ya, semua masalah-masalahnya kepada Allah. Waktu dia duduk antara sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, 8 permintaan itu dirasakan waktu itu bercakap-cakap dengan Allah. Sebab tu selalu dikatakan kalau kamu nak ya Allah bercakap dengan kamu, ya, baca Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya kamu pula nak bercakap dengan Allah, dirikanlah solat. Jadi tentulah bagi orang yang benar-benar yang dikatakan solat tadi, ya, dia rasa dia bercakap dengan Allah, dia dapat ketenangan. Sebab itu kita kena pertingkatlah ilmu tentang solat. Ya, ini kita update kita punya window je. Kita upgrade lah kita punya ini. Tetapi ilmu tentang solat bila? Ilmu yang kita tentang solat ni berdasarkan ilmu yang kita belajar sekolah rendah dulu. Ya, tak pernah upgrade, tak pernah update. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbinya, bacaan Fatihahnya, rukun qauli itu tidak kita hayati. Kenapa iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in? Misal contoh, yang dikatakan tahiyat tu macam mana, yang dikatakan doa kunut yang kita baca tu sebenarnya apa isi, apa misinya dan sebagainya. Maksudnya ginilah, kita tak bagi hati kita dengan solat. Sepatutnya kita bagi hati supaya kita boleh mendirikan solat dengan sepenuh hati. Bukan separuh hati, bukan tak ada hati. Itulah saya katakan. Jadi kena tambah ilmu dan tambah mujahadah berdasarkan pengalaman, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, itu dia soalan yang ditanya tadi daripada Dr. Sakinah tadi. Seterusnya saya baca lagi soalan Ustaz daripada Syifa katanya. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya tahu bagaimana cara penceritaan kisah Isra' Mi'raj ni yang sesuai untuk anak-anak kecil yang belum faham kepentingan solat dalam usia 2 hingga 4 tahun Ustaz? Ya. 2 hingga 4 tahun kalau kita tengok dalam pendidikan anak-anak ya saudara Izan, dia ada fasa-fasa. Fasa yang pertama 7 tahun sebelum ya, daripada lahir sampailah pada 6 tahun. Itu fasa pertama. Fasa kedua 7 tahun membawa kepada 14 tahun. Itu fasa kedua. Ketiga 14 tahun ke 21, 7 tahun yang ketiga. Kemudian 21 ke atas. Jadi kalau kita lihat pada umur 2 hingga 4 tahun ni ialah fasa untuk menanamkan kasih sayang. Kasih sayang. Pendekatannya ialah bermain dan bergurau. Kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada Rasulullah dan kasih sayang kita ibu bapa bagi pada anak. Kasih sayang. Pendekatannya bermain dan bergurau. Bermain-main, bergurau-gurau. Sebab tu Rasulullah SAW pernah jadi kuda kepada cucunya. Masa tu tak ada yang serius. Sekarang ni kita silap kadang-kadang input yang sebenarnya kasih sayang, kita dah input ilmu. Kita tak. Kita bagi anak-anak ni cerita yang mudah-mudah. Sebab waktu umur 2 hingga 4 tahun ni, inilah hati yang sangat empuk untuk dibina tauhid. Tanpa dalil, tanpa hujah. Boleh faham Sebab tu anak-anak di peringkat 2 hingga 7 tahun ni dengan supernatural ni dia suka sangat. Batman, Superman kan. Jadi diisi oleh Hollywood dengan supernatural ni. Padahal pada waktu ini mereka lebih mudah untuk dibawa kepada fitrahnya sebab baru keluar daripada alam roh kepada alam rahim, baru keluar dunia. Artinya mereka masih dekat dengan Allah. Jadi kita kata Rasulullah ni naik burak ni begini. Tak payah logik, tak payah kita kata ini gravity macam mana lah. Tak ada.
cerita dengan mudah saja. Sebab anak-anak ini dia tanpa ilmu dia yakin. InsyaAllah. Sebab dia tak ada logik, dia tak ada ini. Sebab tu kadang-kadang anak-anak ni kalau tengok dia pakai macam Superman tu, atau dia ingat dia boleh terbang. Sebenarnya dia tak fikir logik lagi. Tak ada dalam kepala dia gravity apa semuanya. Tapi begitulah supernatural yang benar-benar iaitu bersumber daripada iman tadi. Isra' Mi'raj kita ceritakan pada dia perjalanan Rasulullah daripada sini. Tak salah kita tunjukkan gambar-gambar supaya dia meyakini perjalanan di angkasa lepas itu menuju dan sebagainya. Boleh kita bawa. Boleh gambarkanlah burak tu lebih besar sikit daripada keldai, lebih kecil seperti kuda dan ada kepak ke dan sebagainya. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dilampak Siti Aisyah. Masa tu Siti Aisyah masih kanak-kanak lagi. Kemudian dia tengok kuda diberi sayap. Rasulullah kata, kuda bersayap. Ini kuda Nabi Sulaiman, kata Nabi, kata apa Siti Aisyah. Maksudnya waktu tu imajinasi dan kreativiti anak-anak tidak ada batasannya. Jadi itulah masanya kita memberi input-input yang tanpa melibatkan logik. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita ke soalan yang seterusnya. Kita ada masa lagi. Okay, soalan daripada Balkis Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan tim. Semoga Allah sentiasa memelihara dan memberi rahmat buat Ustaz, keluarga dan semua. Bagaimana cara yang terbaik untuk melembutkan hati agar sentiasa istiqamah dengan amalan yang kita buat, insyaAllah? Hati ni lembut. Lawan kepada hati lembut, hati yang keras. Hati yang lembut ini, kena penawarnya hanya dekat dengan Allah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maksudnya Allah saja yang boleh melembutkan hati kita. Jadi hati ni nak jadi lembut, kena dekatkan dengan Allah. Dekat dengan Allah melalui apa? Itu yang pertama melalui solat. Bangun malam, berdoa kepada Allah dengan Al-Quran, kemudian dengan duduk-duduk sendirian dan muhasabah diri, itu selalu. Ada juga yang lebih praktikal. Tadi soal-soal yang dengan Allah, tetapi ada juga nak lembutkan hati ni. Kalau kita dapat hati yang kita keras, boleh lembutkan dengan sedekah. Itu satu. Yang kedua, cari anak yatim. Dalam hadis kata, usap kepala anak yatim. Ini juga akan melembutkan hati yang keras. Jadi hati yang keras ini boleh hanya dilembutkan dengan iman, dengan kebaikan, dengan zikrullah. Kalau gitu. Kemudian kita juga boleh pergi kepada ubat kepada hati, zikir maut. Zikir ingat mati. Pergi ziarah orang dah meninggal. Macam saya sekarang ni. Best saya tu banyak yang meninggal. Ada dalam grup WhatsApp, live group. Bukan live group tu kerana ada masalah, memang dah mati. Dah meninggal. Kalau ini saya dah dapat giliran nombor, belum kena panggil lagi. Nombor dah dapat, kita kenal. Dulu macam ni. Kawan-kawan kita yang rapat-rapat dah meninggal. Ini zikir maut. Zikir maut ni, kita mengingati mati akan melembutkan hati, insyaAllah. Jadi itu cara. Ataupun susah sangat, kita nak jumpa orang mati bukan hari-hari ada. Tetapi boleh lembutkan hati, pergi ke hospital. Tengok orang ICU yang sakit teruk. Saya kadang-kadang ada masa jaga orang sakit tu, saya tengok orang tu nak ambil satu nafas pun susah. Nak ambil nafas pun susah. Kita, ya Allah, kita boleh nafas, kita keluar. Orang sebelah nak ambil nafas. Kemudian bergerak dah susah sebagainya. Ya Allah. Insaf pada itu. Jadi itu yang caranya, tengok orang mati dan tengok orang yang sakit tenat, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Dan saya sendiri nak bagi soalan pada Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, soalan saya sendiri pengidap anxiety selama 6 tahun Ustaz. Jadi sepanjang saya mengidap anxiety selama 6 tahun ni, saya sangat takut dan teringatkan kematian setiap masa. Adakah ini yang dipanggil hijab, yang dipanggil hijab atau macam mana Ustaz? Wallahualam. Baik. Anxiety ni dia sama ada faktor dalaman atau faktor luaran.
Kalau dalaman tu mungkin faktor jiwa kita lah. Ada peristiwa-peristiwa ataupun latar belakang waktu kita kecil ke, ada trauma-trauma yang menimpa dan sebagainya, itu menyebabkan. Ataupun daripada biochemistry kita, badan kita sendiri. Kita hormon ada yang orang lain dia rembeskan hormon tu sedikit, kita tak. Kalau ada masalah dia lebih sikit dan sebagainya. Jadi subhanallah, jangan kata orang anxiety ni lemah iman. Tak boleh. Kamu ni lemah iman sebab tu lemah. Tidak. Ya? Anxiety ni macam penyakit lahir juga. Katalah kita pergi ke Cameron Highland ataupun pergi ke Genting Highland, tempat sejuk tu. Kita pergi 3 orang. Yang seorang bersin. Yang seorang tu dah sejuk, demam dan sebagainya. Yang 2 orang lagi takkanlah 2 orang tu kata kamu ni lemah iman lah. Sebab tu kamu semua. Tak. Dia macam penyakit itu juga. Jadi itu kita kena terima ya. Jadi subhanallah, walaupun begitu ya, ubat kepada hati yang tadi, yang anxiety itu tak ada lain tidak bukan itu ujian daripada Allah. Untuk kita apa? Untuk kita lebih dekat dengan Allah. Itu je. Kalau orang lain tak anxiety, kita anxiety, ini adalah kita tukar masalah kepada peluang. Maksudnya, ini dah Allah bagi ujian aku ni supaya aku lebih kuat dekat dengan Allah. Ya, ini kita kena ambil, take it positively. Ya. Macam kenapa Allah ciptakan syaitan? Kalau tak ada syaitan, semua orang jadi baik. Jadi, rupa-rupanya Allah cipta syaitan supaya kita makin kuat bergantung dengan Allah. Betul? Begitulah syaitan bernama, katalah kita anxiety ni kan. Supaya kita makin kuat berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ujian. Bila katakan ujian, sama ada kita meningkat ataupun kita patah turunnya. Jadi, bila ujian saja, jangan tengok ujian, jangan tengok anxiety, tengok apa, tengok kepada pemberi ujian, kepada Allah. Itu satu. Jadi kena buat dua-dua lah. Makan ubat pun kena buat, sebab ini soal-soal chemistry tadi. Ada ubat-ubat yang perlu kita makan, yang akad nasihat doktor. Dan itu juga ada ubat-ubat kerohanian. Bacaan-bacaan ayat syifa dan bacaan-bacaan Al-Quran, zikrullah dan sebagainya yang menguatkan jiwa kita. Jadi subhanallah, jangan kita rasa hina. Kata anxiety ni, ya, macam kita rasa kenapa aku rasa hina, kerana aku demam, tak boleh, ya. Allah uji kita macam tu. Jadi inilah, jadi itu bukan satu penghinaan, sebaliknya satu keujian yang untuk menguatkan saudara Izzat dan juga siapa-siapalah yang ada anxiety. Ustaz-ustaz pun kena anxiety, bukan kena banyak dosa. Bukan orang kata anxiety ni orang kena banyak dosa. Orang industri ni orang kena derhaka pada Allah. Tak, ini ujian, kita kata gitu. Okey, insya-Allah, amin. Baik, itu dah soalan-soalan yang telah diajukan oleh penonton-penonton di aplikasi Zoom dan juga di Facebook. Sebelum kita mengakhiri sesi program pagi ini, kita minta untuk Ustaz untuk rumusan bagi tajuk untuk hari ini, membumikan kembara langit. Boleh Ustaz rumuskan sikit? Rumusan sedikit, sekedar 5 minit ya. Saya habiskan hikmah yang hikmah yang ke-6. Isra' Mi'raj tidak berlaku daripada Mekah terus naik ke langit. Kenapa perlu ke Masjidil Aqsa? Iaitu perjalanan yang horizontal, kemudian baru perjalanan yang vertikal. Kenapa tidak terus saja? Boleh saja. Terus saja perjalanan daripada Mekah terus naik ke Sidratul Muntaha, kan? Tetapi kenapa perlu berhenti? Yang ini menunjukkan ada perjalanan yang merentas, ada perjalanan yang menegak. Artinya yang merentas itu lambang hablum minan nas, yang menegak itu hablum minallah. Jadi ada 2 bentuk hubungan yang perlu kita jaga ya semasa hidup kita. Dua-dua hubungan ni kena jaga sungguh-sungguh. Tak boleh akrab dengan Allah tetapi renggang dengan manusia. Tak boleh juga akrab dengan manusia tapi renggang dengan Allah. Kedua-duanya jaga. Dan subhanallah, Allah menegaskan duribat alaihimu zillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali orang yang mendekatkan diri dengan Allah dan mendekatkan diri dengan manusia. Tegasnya, semakin akrab kita dengan Allah, seharusnya semakin intim kita dengan manusia. Sebab tu ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman dia bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu hingga dia mengasihi saudaranya sendiri. Jadi dalam konteks ini, itulah yang kita tengok. Ada orang yang makin kuat solat,
makin sombong. Ada orang yang sombong dengan kereta, ada orang yang sombong dengan baju, tetapi malangnya ada orang yang sombong dengan solatnya, dengan puasanya. Subhanallah. Jadi tak boleh begitu. Dan tak boleh juga orang kata aku dah baik, aku dah bagi makan dengan manusia, aku dah buat baik dengan manusia, tak payah solat pun tak apa, dah boleh baik dah. Tak, kalau kamu baik dengan semua manusia, tapi dengan ibu kamu lupakan, kamu tak dikatakan manusia yang baik. Kerana kamu baik dengan semua manusia, tapi dengan ibu kamu tak baik. Tak dikira. Begitu juga. Kalau kita baik dengan semua manusia, tapi dengan Allah mencipta manusia untuk kita tak baik, artinya kita adalah orang yang paling meneraka. Jadi kisahnya di sini ialah, pengajarannya ialah, bila makin akrab dengan Allah, sepatutnya makin intim dengan manusia. Dan iman berkadar terus dengan ukhuwah. Iman berkadar terus dengan ukhuwah. Maksudnya makin tinggi iman, seharusnya makin tinggi persaudaraan kita. Jadi inilah yang saya nak tutup sikit dengan slide ini dengan satu cerita bagaimana seorang wanita yang malamnya beribadah dengan qiyam dan siangnya dengan puasa sunat, tetapi diberitakan kepada Rasulullah lidah wanita ini sering menyakiti hati jirannya. Apa komentar daripada Rasulullah? La khaira fiha wa hiya min ahli nar. Dia tu tak baik bagi dia. Dia tu ahli neraka. Jadi ingat walaupun kita qiyam ni, walaupun kita banyak puasa sunat, tetapi kalau mulut kita leza, mulut kita berbisa, menyakiti orang ini, menyakiti orang sana, tak ada nilai insya-Allah. Ini satu. Ya, begitu juga kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah SAW nak membaca ayat yang panjang di dalam solatnya, tiba-tiba terdengar budak menangis. Rasulullah memendekkan bacaan. Ketika ditanya kenapa memendek bacaan, tentulah ibu yang mengikuti solat tu rasa terganggu dengan anak. Jadi ini menunjukkan bagi kita, Rasulullah orang yang paling khusyuk dalam solat. Paling khusyuk. Tetapi masih ada dalam hati Rasulullah tu mengingati budak yang menangis di belakang. Terdengar dan Rasulullah mendengarnya dengan empathy. Dan Rasulullah memendekkan bacaan. Ini. Kemudian kita tengok seterusnya Rasulullah dipaparkan syurga dan neraka semua ini, dan Rasulullah memberitahunya kepada kita. Rasulullah SAW ini tidak pernah berbohong. Walaupun sedikit, walaupun sekali, tak pernah berbohong. Jadi artinya apa? Bila diperlihatkan syurga tempat orang yang baik, neraka tempat orang yang sebaliknya, ini menunjukkan peristiwa Isra' Mi'raj ialah untuk memantapkan keyakinan pada hari akhirat. Dengar sense of the end ataupun keyakinan pada hari akhirat ini penting ketika kita hidup di dunia. Orang kata keyakinan pada hari akhirat, syurga dan neraka penting ketika kita di akhirat nantilah baru kita nampak syurga, baru kita nampak. Tidak. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Kenapa? Kerana dengannya lah kita boleh melakukan kebaikan, terus-menerus melakukan kebaikan walaupun tidak dapat penghargaan dan ucapan terima kasih. Sekarang ni ramai orang yang give up, melepaskan anjing tersepit. Saya terus menabur budi, tetapi emas juga dilihat orang. Kita macam kecewa lah kan. Tapi orang yang yakin pada hari akhirat, mereka tidak kecewa ketika kebaikan mereka tidak dihargai, kerana mereka yakin di akhirat nanti Allah akan balas. Sebab tu saya tegaskan, pengajaran daripada Isra' Mi'raj ialah keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Itu satu. Yang kedua, keyakinan pada hari akhirat menyebabkan kita takut untuk melakukan dosa. Walaupun kita ada cara, ada peluang untuk tidak ditangkap ataupun tidak dipersalahkan. Contoh kita nak buat satu kejahatan, CCTV tak ada waktu tu. Jadi kita boleh buatlah, CCTV tak ada, betul. Kita orang berkuasa, bila kita berkuasa, kita boleh memanipulasi undang-undang. Selalunya undang-undang ni yang kenanya ialah ikan bilis. Jerung selalu terlepas, betul tak kan? Jadi rasuah berlaku kerana apa? NGO. Rasuah berlaku kepada adanya need. Yang kedua, G, greedy. O, opportunity. Peluang untuk melakukan rasuah ni selalunya timbul bila kita dah jadi ada orang berpangkat, orang tinggi. Sebab
Ya, orang tak dapat menguasai kita lagi sebab kita yang paling tinggi. Ya. Tetapi kita takkan buat begitu. Kerana apa? Kita yakin pada hari akhirat daripada peristiwa Isra' Mi'raj, walaupun kita pandai meloloskan diri, memboloskan diri daripada undang-undang dan juga daripada pengawasan di dunia, di akhirat pasti kena. Itulah yang betul. Jadi bila kita belajar, kita mengulang-ulang tentang Isra' Mi'raj, sepatutnya itulah yang masuk ke hati kita. Jadi rumusannya ialah pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah taqwa. Rebutlah pangkat itu di sisi Allah taqwa. Nilai pula di sisi manusia ialah akhlak. Jadi makin tinggi taqwa dan makin tinggi dengan akhlak. Yang ingatlah bahawa kita naklah walaupun kita diuji, tetapi marilah kita merendah diri dengan ujian itu. Bila kita diuji, itu satu peluang untuk kita mendapat bantuan daripada Allah. Artinya bila kita diuji, kita sebenarnya sedang terpilih, bukan tersisih. Bila kita diuji, jangan tanya, apa dosaku? Ya, tetapi sebaliknya kita rasa kita memang banyak dosa dan itulah sebagai satu kafarah, pengampunan daripada Allah yang kita kena di dunia tapi tak kena di hari akhirat nanti. Jadi hikmahnya yang lain ialah carilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.